Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinannya dapat sama-sama kita hadir berkumpul di rumah Allah pada petang ini bagi meneruskan siri majlis ilmu. Kita menggunakan kitab penawar bagi hati. Kita sampai pada muka surat 83 kalau yang Jawi, masuk kepada tajuk yang baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Kata dia, bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Kata dia, ketahui olehmu bahawasanya ikhlas itu apa dia? Bahawasanya ikhlas itu menunggalkan Allah Ta'ala pada segala ta'at dengan qasad. Yakni ikhlas beramal itu semata-mata kerana Allah, bukan kerana sesuatu yang lain. Dan apa yang kita buat itu semata-mata untuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mengagungkan titah perintah Allah. Dan kita niat untuk melaksanakan apa yang Allah perintah kepada kita, bukan mengharapkan balasan dunia, bukan mengharapkan puji-pujian, bukan mengharapkan sesuatu yang lain daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata dia, dan iaitu menghendaki ia seseorang itu dengan taatnya akan semata-mata menuntut hampir kepada Allah Ta'ala, tiada akan sesuatu yang lain daripadanya. Dan iaitu kata dia bahawasanya kita melakukan sebarang ketaatan kita, sembahyang, puasa, zakat, sedekah, baca Quran, zikir, apa jua jenis ketaatan, buat tu kerana apa? Semata-mata kerana nak menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaqarrub kepada Allah, menjunjung titah perintah Allah, supaya kita ni jadi hamba yang Allah kasih, dan bukan kerana sesuatu yang lain daripada tu. Yang lain tu apa dia? Yang lain itu seperti puji manusia. Mana buat tu bukan kerana mengharapkan puji manusia. Kalau buat taat kerana puji manusia, maka itu membawa kepada riak yang kita baca sebelum ni. Dan harta benda, buat tu pula bukan mengharapkan harta benda, duit ringgit dan sebagainya. Payah ikhlas ni. Dan dimuliakan, buat tu bukan kerana supaya orang muliakan kita, buat tu bukan kerana supaya orang agungkan kita, dan lainnya daripada segala tujuan-tujuan dunia. Apa jua kepentingan-kepentingan dunia tak ada dalam hati kita. Kerana buat tu bukan kerana dunia, sama ada puji manusia, sama ada harta benda, sama ada kemuliaan, tapi buat tu kerana semata-mata kita ni hamba, hak suruh tu Allah, Allah Tuhan kita, maka kita junjung titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan bahawa ikhlas itu satu kelakuan hati yang dipuji.
Ikhlas ni apa dia? Satu sifat yang dipuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Imam Al-Junaid, dia kata apa? Dia kata ikhlas itu ialah membersihkan amal-amal kita daripada sesuatu yang dapat mengeruh akan amal. Yang dikatakan ikhlas ni apa? Cuci amalan kita tu daripada benda yang boleh mengotorkan dia. Benda yang boleh mengotorkan amal, ibadah, ketaatan kita apa dia? Tadilah mengharapkan puji manusia, mengharapkan harta benda, mengharapkan kemuliaan dan sebagainya. Maka itu benda-benda yang boleh mencemarkan amal ketaatan yang kita buat. Dan tiada diterima akan amal ibadah melainkan dengan dia dengan ikhlas. Allah tak terima amal yang kita lakukan melainkan dengan keikhlasan. Kalau amal itu dibuat bercampur dengan riak, kalau amalan itu dibuat ada unsur-unsur riak, maka pada ketika itu tidak diterima ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang buat tu riak sepenuhnya, kadang-kadang dia bercampur. Contoh yang disebut oleh Imam Al-Ghazali yang saya petik daripada kitab Sairus Salikin, dia kata apa? Misal ibadah yang bercampur itu yakni tidak ikhlas. Ada bercampur dengan unsur-unsur tidak ikhlas itu ialah contoh. Seperti orang yang solat pada waktu malam tetapi berkehendak menolakkan mengantuk kerana berkehendak ia menjaga atau mengawal akan hartanya daripada dicuri. Niat dia tu bangun tahajud malam tu nampak cantik dah. Bangun tahajud malam tu nampak cantik dah. Tapi niat tu bukan niat nak bangun tahajud, nak takarrub kepada Allah. Tapi niat tu semata-mata kerana bangkit, nak berjaga. Berjaga kerana apa? Kerana apa pun tak kira lah. Kerana nak kawal rukun tetangga kah? Ataupun kerana nak tengok bola kah? Dah sambil-sambil tu dia kata apa? Maya ambil lah. Alah-alah bangun dah. Walaupun nampak tu bagus, tapi dia bercampur di antara ikhlas dengan tidak ikhlas. Kerana tujuan bangkit itu bukan kerana tu, tapi kerana sesuatu yang lain. Ini contoh Imam Ghazali bawa. Ataupun seperti orang yang beriktikaf di dalam masjid, kata Imam Ghazali contoh. Niat iktikaf dalam masjid ni ibadah, ketaatan. Bagus. Tetapi kerana apa dia iktikaf duduk di masjid sepanjang masa? Kerana tidak mahu sewa rumah. Kata Imam Ghazali. Mata-mata kerana apa? Dia kata payah cari rumah sewa mahal apa semua. Baik ku duduk di masjid, ku i'tikaf. Jadi i'tikaf tu pada asalnya, awal tu pada asalnya bukan kerana nak i'tikaf sangat, tapi kerana nak mengelak daripada kena sewa rumah, baik duduk di masjid. Atau sebab jemu duduk di rumah dengan anak dan isteri. Ini dalam kitab Sairus Salikin dia kata apa? Bosan duduk di rumah dengan kerana anak isteri, baik ku i'tikaf di masjid. Mana pi i'tikaf tu bukan kerana nak i'tikaf, tapi kerana sesuatu yang lain yang mendesak dia untuk dia buat benda tu. Juga seperti orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya dimudahkan rezekinya. Makna tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Kita pun lagu itulah kadang-kadang silap mak bapak ni. Abang mengaji pandai-pandai, esok mengaji pandai, boleh kerja besar, gaji besar, rumah besar dan sebagainya. Makna cari ilmu tu sudah daripada awal lagi kita tanam tidak ada keikhlasan dalam diri anak-anak kita. Kita duk nampak kerja besar, jawatan besar, gaji besar dan sebagainya. Kata Imam Ghazali, orang yang seperti ini juga tidak ada keikhlasan dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Lebih-lebih lagi ilmu agama, seperti orang yang menuntut ilmu tetapi mengharapkan agar dengan ilmu itu dia dapat rezeki, dia dapat duit, dia dapat dunia dan sebagainya. Makna bercampur di situ di antara unsur tidak ikhlas dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena betul niat daripada awal. Ada satu cerita seorang guru daripada kawasan Memali, saya ingat lagi Ustaz. Kalau tak silap, cerita ni cerita almarhum Syahid Ustaz Ibrahim Libya sendiri. Pernah satu hari dia keluar daripada rumah pergi nak mengajar. Kemudian sampai sekerak jalan dia patah balik. Patah balik start kereta, owner kereta patah balik ke rumah. Orang hak sebelah dia tanya dia pasal apa yang patah balik, ada lupa barang ke apakah? Dia kata tak, bukan pasal lupa barang. Pasal mula-mula tadi niat tak betul dia lah. Hak main mula-mula tadi niat tak betul, patah balik sampai di rumah, niat balik baru pergi pula, baru betul niat. Sampai peringkat lagu tu supaya apa? Supaya amal tu betul-betul ada nilai di sisi Allah. Baik.
Tu kata dia, dan tiada diterima akan amal ibadah melainkan dengan dia dengan ikhlas. Walaupun kadang-kadang zahir kita tengok betul semua buat, cara ambil sembahyang betul, sembahyang betul, rakaat sujud, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, semua sempurna. Tapi dalam hati ada niat buat ni bukan kerana Allah, tapi kerana sesuatu yang lain. Kerana nak menunjuk ke orang, kerana malu kalau tak buat tak kira orang kata apa dan sebagainya, menyebabkan amal tu Allah tak terima. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Suratul Bayyinah ayat yang kelima. Artinya, tiada disuruh akan mereka itu, mana tidak diperintah mereka itu, melainkan dengan menyembah mereka itu akan Allah Ta'ala, pada ketika membersihkan mereka itu baginya akan agama daripada syirik, bukan syurga, syirik yang besar dan syirik yang kecil. Allah kata apa? Tidak diperintahkan manusia kita semua ni melainkan supaya kita sembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ni ikhlas, bersih hati kita daripada unsur-unsur riya yang dikatakan sebagai syirik yang kecil ataupun syirik yang besar. Syirik kecil ni apa dia? Ar-riya, Nabi kata. Hak benda yang paling ku takut ke atas umat aku, apa dia? Asyirkul asghar, syirik yang kecil. Apa dia? Riya. Buat amal ibadah bukan kerana Allah, tapi kerana sesuatu yang lain daripada Allah. Kerana pangkat, jawatan, kedudukan, pujian, dunia dan sebagainya. Maka pada ketika itu amal tadi ni tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata apa? Aku perintah kamu semua buat ibadat, biar buat tu semata-mata ikhlas kerana Allah. Biarlah orang tak puji pun, biarlah tak ada balasan dunia pun, tapi Allah beri apa yang Allah janjikan kepada kita, asalkan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kena latih hati kita, niat bagi betul. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Syaikhan an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu atau kama qala. Nabi kata apa? Hanya sah segala amal ibadah itu dengan sebab segala niat. Mana amal yang kita buat ni sah kerana apa? Niat. Kalau tak ada niat, tak sah. Puasa sehari malam tak niat, tak sah. Semayang tak niat, tak sah. Amal apa yang kita buat tak ada niat, innamal a'malu binniyat, amalan tu dikira dengan niat kita. Dan juga niat inilah yang membezakan di antara sesuatu amalan dengan satu amalan yang lain. Puasa sunat dengan puasa wajib sama aja. Maknanya kita tak makan sejak daripada terbit fajar sehinggalah tenggelam matahari. Tahan diri daripada perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Tapi yang membezakan di antara puasa tu puasa fardu, puasa tu puasa sunat, puasa tu puasa qada, puasa tu puasa nazar, apa dia? Adalah niat kita tadi ni. Sama juga sembahyang, sembahyang fardu, sembahyang sunat sama aja, rakaat, sujud dan sebagainya, rukun sama. Tetapi yang membezakan di antara dia itu fardu dan dia itu sunat adalah niat kita tadi ni. Saja aku sembahyang fardu subuh, saja aku sembahyang sunat sebelum subuh, sunat fajar dan sebagainya. Mana yang membezakan di antara amalan itu adalah dengan niat kita. Dengan niat. Dan hanya sahnya diterima amal itu bergantung kepada niat. Kalau kita buat tu kerana Allah, maka dapatlah pahala di sisi Allah. Tapi buat tu kalaupun amal tu nampak baik di mata manusia, tapi di sisi Allah tidak ada nilai, pasal bukan kerana Allah, maka tertolak amalan tersebut. Baik. Kata ulama, amalan-amalan di sini amalan apa? Amalan yang diharuskan oleh agama. Amalan yang diharuskan oleh agama. Hatta kalau kita makan pun, makan nampak macam amal tu amal dunia, makan untuk perut. Tetapi kalau diniatkan dengan makan itu supaya kita ni boleh buat ibadah,
Aku makan sekali lagi pasal mudah nak mengaji. Tak lapar, mengaji pun boleh khusyuk dan sebagainya. Maka akan ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dia berkahwin dengan niat untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi perintah kepada kita, dan supaya memperbanyakkan zuriat, kerana ini kebanggaan Nabi di akhirat nanti, maka amal yang dia buat itu dikira suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun amalan yang tidak diharuskan ataupun haram, seperti mencuri, walaupun niat bagus, aku curi ni pasal aku nak bagi ke orang susah, tapi perbuatan tadi ni niat yang baik tidak menghalalkan perbuatan yang haram tersebut. Ataupun seperti merompak, ataupun seperti minum arak contohnya. Dia pergi dengan kawan dia kerana nak jaga hati kawan dia kan. Aku minum ni bukan kerana apa, kerana nak jaga hati kawan aku je. Aku nak ajak dia apa semua. Walaupun niat tu bagus tak mana pun, perbuatan tadi ni tetap dikira haram. Mana tidak menghalalkan cara, sekalipun niat itu adalah niat yang baik, pasal zat perbuatan tu sendiri dah salah dah. Adapun amal-amal yang baik ni bila kita buat, walaupun nampak macam dunia amal tadi ni. Mari kerja macam cari makan ni nampak macam dunia, tapi niat cari kerja ni pasal apa? Dengan rezeki yang kita dapat untuk nafkah anak isteri kita, untuk bina kehidupan kita, pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul niat kita tu. Mudah-mudahan hak kita buat walaupun nampak dunia ada pahala, ada nilai di sisi Allah. Kemudian Nabi kata apa? Hanya sah segala amal ibadah itu dengan sebab segala niat. Niat kita. Dan hanya sahnya bagi tiap-tiap seorang barang yang berniat ia akan dia. Dia akan dapat apa yang dia niatkan. Kalau kita niat kerana Allah, dapatlah apa yang Allah janjikan. Kalau kita buat niat kerana dunia, dapat dunia. Hak Allah janji tak dapatlah. Makna bergantung kepada niat kita. Hak ni kita masing-masing tahu kita sendiri. Orang tak tahu pasal benda dalam hati kita. Yang Allah kata ikhlas ni rahsia daripada rahsia Allah. Tak ada siapa tahu. Kita nak kata hang ni tak ikhlas sungguh. Tak boleh. Pasal apa? Pasal kita bukan tahu hati dia. Kita bukan tahu dalam hati dia lagu mana. Lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, tiada baginya barang yang tiada berniat ia akan dia. Kalau dia tak niat, mana tak dapat apa. Tak dapat apa. Maknanya, kalau dengan niat tadi ni, walaupun amalan dunia nampak macam dunia, tetapi ada pahala di sisi Allah dengan sebab niat. Dan tiada baginya barang yang berniat akan dia oleh orang yang lain. Kita nak semayang, orang lain tolong niat. Tak boleh. Orang lain tolong niat aku zat aku payah nak niat. Padahal niat ni adalah benda paling mudah sekali, lintasan dalam hati. Lintas dalam hati. Nak semayang pun, aku semayang fardu maghrib, selesai. Aku semayang fardu isyak, selesai. Makmum ataupun imam. Sebab dia kena ada qasad, ta'arud, ta'yin. 3 benda ni. Qasad apa dia? Sahaja aku. Ataupun sahaja ni tak ada. Apa kata ulama. Ataupun sahaja aku. Mana kita nak buat qasad. Ta'arud apa dia? Semayang. Semayang apa? Ta'yin. Tentukan. Fardu. Fardu apa? Fardu zuhur. Fardu asar. Kalau kita nak qasar, tambah lagi. Qasran. Kalau kita nak qasar, tambah lagi. Qasran. Ataupun kalau nak jamak takdim, tambah sikit lagi. Maknanya bukanlah benda yang susah. Yang kadang-kadang sampai takbir macam tromen posmo tu pasal apa? Pasal nak masuk niat. Jadi payah dulu Allah. Cara sesat dah pula. Pasal benda tu lah yang paling mudah lagi rukun qalbi kita. Lintas dalam hati kita. Yang penting ada 3 benda ni. Qasad, ta'arud, ta'yin. Sahaja aku. Sahaja aku apa? Semayang. Semayang apa? Fardu atau sunat. Fardu apa? Fardu zuhur. Fardu asar dan sebagainya. Ada 3 benda ni, qasad, ta'arud, ta'yin, sahlah amal perbuatan kita tadi ni. Jadi niat ni dengan siapa? Kita sendiri niat. Kita sendiri niat. Maka barang siapa ada berpindahnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka berpindahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah, sama ada hijrah dalam konsep hijrah zaman Nabi daripada Mekah ke Madinah, ataupun hijrah dalam konsep kehidupan kita pada hari ini, berubah daripada satu keadaan yang tidak baik kepada satu keadaan yang baik. Hijrah daripada tak semayang kepada semayang, hijrah daripada tak tutup aurat kepada tutup aurat, hijrah daripada dulu tak mengaji lah main mengaji, hijrah daripada satu keadaan yang tidak baik kepada satu keadaan yang baik. Kita niat hijrah tu kerana apa? Kerana Allah dan kerana
junjung perintah Allah, junjung perintah Rasul, maka akan adalah balasan daripada Allah dan balasan daripada Rasul. Artinya, barang siapa yang berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam dengan niat yang ikhlas kerana menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, maka berpindahnya itu mulia dan diterima dan diberi pahala. Maka hijrahnya itu satu hijrah yang mulia, ada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri ganjaran. Dan barang siapa ada berpindahnya kerana dunia yang mendapat ia akan dia, atau kerana perempuan yang hendak berkahwin ia akan dia. Tapi kalau dia hijrah tu kerana apa? Kerana dunia. Kerana dunia. Hijrah, berpindah daripada satu tempat, cari nafkah pasal apa? Pasal kerana dunia lebih dan sebagainya. Atau berkahwin kerana apa? Kerana seseorang yang dia berasa berkenan, dia nak nikah. Cerita ni berlaku zaman Nabi, yang disebut sebagai muhajir Ummul Qais. Dalam peristiwa hijrah ni ada seorang sahabat Nabi, perempuan yang dia ni nak hijrah bersama-sama dengan Nabi. Ada seorang laki-laki ni sayang kat dia ni, kat perempuan ni. Jadi perempuan ni, Ummul Qais ni kata, kalau kamu sayang kat aku, nak kahwin dengan aku, kamu kena hijrah dengan aku bersama-sama dengan Nabi ke Madinah. Jadi lelaki tadi ni dia hijrah pi ke Madinah tu. Pi ke Madinah tu kerana apa? Kerana nak ikut kekasih hati dia, Ummul Qais. Bukan kerana besarnya pahala hijrah dengan Nabi itu, tidak. Tapi kerana apa? Kerana Ummul Qais ni hijrah, dan Ummul Qais ni dia sayang, dia pun hijrah sama. Pasal apa? Pasal kerana cinta dia kepada Ummul Qais. Nabi kata kalau dia hijrah tu kerana nak perempuan yang dia nak kahwin ni dengan dia, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia hijrah tu, dia dapatlah apa yang dia nak. Dia nak menikah dengan Ummul Qais, dia dapatlah menikah dengan Ummul Qais. Tapi ganjaran hijrah tu tak ada untuk dia. Maknanya lagu tu, bila kita buat urusan akhirat ataupun urusan dunia, yang niat kita betul, walaupun nampak macam dunia, tetapi tetap ada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbetulkan niat kita masing-masing. Sama ada kita mengaji, anak-anak kita pasang niat bagi betul. Mengaji, biarlah mereka mengaji. Supaya apa? Supaya ada ilmu. Bila ada ilmu, dunia tak usah bimbang. Silapnya kita daripada awal lagi tanam material dalam diri anak-anak. Mengaji bagi tinggi-tinggi bangun. Esok boleh kerja besar, gaji besar dan sebagainya. Jadi anak-anak pun mengaji kerana apa? Kerana duk target dunia tadi ni. Bukan kerana nak ibtira mardatillah, bukan kerana nak cari redha Allah. Perbetulkan niat kita tadi. Kemudian kata dia, maka berpindahnya kepada barang yang berpindah ia akan dia. Maknanya dia hijrah tu dapat apa yang dia hijrah karenanya. Kalau dia hijrah tu kerana nakkan Ummul Qais, dia dapat Ummul Qais, tapi tidak ada ganjaran di sisi Allah. Sangat keji kerana menzahirkan ia akan berpindah kepada Allah dan Rasulnya, dan menyembunyi ia akan yang menyalahinya. Sekalipun mencari harta dunia dan perempuan itu harus pada syarat. Tak ada masalah. Nak kahwin tak ada masalah. Tapi dalam buat kerja amal ibadah ni, jangan kita letakkan dunia terlebih daripada kita cari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi, atau kama qala. Nabi kata apa? Hadis ni hadis qudsi kepada ni. Bermula, ikhlas itu satu rahsia daripada rahsia-rahsia aku, kata Allah. Hadis ni hadis qudsi. Walaupun dikatakan hadis ni hadis mursal ataupun hadis yang dhaif. Hadis mursal ni hadis yang diangkat kepada Nabi, yakni gugur daripada kalangan sahabat. Hasan Basri ni dia tabi'in, terus pergi ke Nabi. Jadi di situ gugur rantaian daripada sahabat. Jadi ulama mengkategorikan sebagai hadis ni hadis mursal. Wa mursalun min sahabi yusaqa. Dalam ulumul hadis ada disebutkan. Allah kata apa? Bermula ikhlas itu satu rahsia daripada rahsia-rahsia Allah. Rahsia-rahsia aku. Tak ada dapat tahu. Pasal benda dalam hati. Walaupun kita tulis ikhlas daripada bagi hadiah. Sahabat kita kahwin, bagi hadiah sah ke main. Ikhlas daripada kita. Ikhlas tak tentu lagi. Isteri tanya, abang ni ikhlas betul ke ni bagi hadiah hampir ribu-ribu? Tak lah, itu dia bagi kat kita ni, kita balik-balik lah.
Tapi nak tulis takkan nak tulis tak ikhlas kot, tulis ikhlas jugalah. Dalam hati ni Allah ambillah duitku, tak bagi pun sat lagi, dia kecil hati aku pula. Pasal itu bukan pasal ikhlas sangat pun. Makna belum tentu lagi ikhlas. Kalau takat tulis atas kertas, takat tulis atas kad tu belum tentu ikhlas. Maknanya ikhlas ni duduk di mana? Dalam hati kita. Siapa tahu? Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Allah kata apa? Ikhlas ni satu rahsia daripada rahsia-rahsia Allah. Tak ada siapa tahu. Istauda'tuhu, aku taruh akan dia, yakni aku letak akan keikhlasan itu dalam hati mereka yang aku kasih akan dia daripada segala hamba-hambaku. Allah bagi kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang Allah kasih. Nak dapat kasih Allah ni apa dia? Taat perintah Allah, buat apa yang Allah suruh. Ikhlas ni kena ajak diri kita. Imam Ghazali kata pun mula-mula mereka mengaji dulu bukan ikhlas. Mula-mula mengaji dulu bukan ikhlas. Cari ilmu bukan ikhlas, tapi kerana sesuatu yang lain. Tapi bila mengaji, mengenai. Macam kita duduk mengaji lama-lama kita tahu bab ikhlas apa semua ni. Cara tak langsung kita perbetul diri kita. Maka pada ketika itu, keikhlasan dia akan mai. Bukan tunggu ikhlas mai dulu baru nak mengaji. Bukan tunggu ikhlas mai dulu baru nak semayang. Bukan tunggu ikhlas mai dulu baru nak baca Quran. Tak. Ikhlas tu sikit-sikit dia akan mai. Bila kita mengaji, kita tahu oh ni amal kena buat dengan penuh keikhlasan. Kita pun ajak diri kita supaya buat benda ni ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan ketahui olehmu, kata dia, bahawasanya ikhlas itu 3 pangkat. Seperti yang menyebut akan dia oleh Syekhul Islam. Siapa dia Syekhul Islam? Yani Syekh Zakaria Al-Ansari. Bila disebut Syekhul Islam ni, nama dia Syekh Zakaria Al-Ansari. Di dalam Syarah Al-Qushairiyah. Al-Qushairiyah ni nama kitab. Syarah kepada matan Qushairi. Syekh Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari kata apa? Dia kata ikhlas ni ada 3 pangkat. 3 pangkat. 3 martabat. Pangkat yang pertama yang paling tinggi, bahawa mengerjakan oleh hamba akan amal ibadah kerana semata-mata menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini ikhlas yang lebih tinggi. Buat ni kerana apa? Pasal Allah suruh. Bukan kerana nak syurga, bukan kerana takut neraka apa semua, tapi buat tu kerana apa? Kerana Allah suruh. Letak di situ. Kita hamba, Allah perintah suruh semayang. Pasal Allah perintah. Mata-mata salib, niat tu kerana apa? Kerana Allah suruh, perintah Allah. Junjung kita perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni hak paling tinggi. Pangkat yang kedua, ikhlas yang pertengahan. Hak pertama tadi, dia tak mengharapkan syurga, tak mengharapkan pahala. Walaupun Allah janji Allah nak bagi. Tapi bukan hak tu niat dia. Niat dia kerana apa? Kerana semata-mata nak patuh perintah Allah. Bila patuh perintah Allah ni, automatik Allah bagilah. Pasal Allah janji nak bagi. Dan Allah ni, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkir janji. Bila kita buat kerana Allah, Allah janji siapa taat ke aku syurga. Walaupun kita bukan mengharapkan syurga, tapi tetap Allah bagi. Pasal apa? Pasal Allah janji nak bagi. Bila Allah janji nak bagi, Allah tidak sekali-kali memungkiri janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau, ya Allah, tidak memungkiri janji-janjimu. Bila Allah janji nak bagi, Allah bagi. Itu pangkat paling tinggi sekali. Ni tak ramai. Pangkat yang kedua, ikhlas yang pertengahan, iaitu bahawa mengerjakan ia seseorang akan amal ibadah kerana menuntut pahala dan kerana lari daripada siksa. Dia buat, tapi kerana apa? Kerana mengharapkan balasan daripada Allah, yakni pahala, syurga, dan kerana nak lepas daripada siksa api neraka. Kalau tak semayang, kena neraka. Kalau semayang, dapat pahala. Maknanya ada ikhlas lagi, tapi di tahap yang rendah sedikit. Pasal dia buat tu bukan semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah juga, tapi dalam masa yang sama mengharapkan, ada campuran, yakni mengharapkan pahala dan syurga dan mengharapkan jauh daripada neraka. Ikhlas lagi ni masih dalam kategori ikhlas. Ada lagi ikhlasnya. Kita pun kalau duduk tani pun tak tuah dah ni. Pangkat yang ketiga, ikhlas yang lebih rendah, bawah sekali. Ni yang paling bawah sekali, iaitu bahawa mengerjakan ia akan amal ibadah supaya memuliakan Allah Ta'ala akan dia di dalam dunia. Dia buat tu supaya Allah bagi kemuliaan, Allah bagi anugerah kepada dia atas dunia lagi.
Tadi dia mengharapkan balasan akhirat. Hak nombor 2 tadi. Hak nombor 3, dia mengharapkan balasan atas dunia lagi daripada Allah. Dia tak mengharapkan balasan orang, tapi dia mengharap daripada Allah. Kalau harap balasan orang, tak ada ikhlas lah. Atau supaya selamat ia daripada kebinasaan dunia. Yang pertama, contoh dia kata apa? Seperti mereka yang membaca suratul Waqi'ah, supaya memurahkan Allah Ta'ala akan rezekinya. Rezeki di mana? Atas dunia. Orang kata rajin baca suratul Waqi'ah, no? Murah rezeki. Maknanya ikhlas itu ada, tapi duduk tahap bawah sekali dah. Ataupun kerana baca suratul Kahfi, kenapa? Selamat daripada Dajjal. Betul lah, kelebihan dia memang ada sebut dalam surah, dalam hadis Nabi kata apa? Siapa baca suratul Waqi'ah, selamat dia daripada kefakiran. Selamat dia daripada kefakiran. Tapi bukanlah suruh kita niat tu baca Waqi'ah tu kerana tak mau fakir. Tidak. Baca kerana Allah ni, ayat Quran ni kalam Allah. Bila kita baca, sudah semestinya ada kelebihan dia pasal Allah janji nak bagi. Baca suratul Kahfi, baca ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu bila kita baca, selamat kita daripada fitnah Dajjal. Pasal apa yang suruh baca suratul Kahfi? Cuba kita baca dan fahami isi dia. Cerita Ashabul Kahfi ni cerita pemuda yang lari daripada raja yang zalim. Raja ni paksa rakyat dia, suruh mengaku bahawa raja ni adalah Tuhan. Suruh rakyat dia ni mengaku raja ni sebagai Tuhan. Sehingga menyebabkan sekumpulan pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah ni nak selamatkan iman mereka, lari bersembunyi di dalam gua. Bila bersembunyi dalam gua, tidur. Bila tidur, Allah tidurkan mereka selama berapa tahun? وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Tidur sampai 309 tahun. Allah atur sat bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, kemudian melentang, tidur dalam keadaan mengiring. Allah ubah kedudukan posisi dia. Kalau tak ubah, melecok habis kulit-kulit. Bagaimana orang lumpuh, orang tua kita kalau lumpuh di rumah tuan-tuan, tidur kena ubah posisi. Tak boleh duduk tidur melentang saja. Kalau setahun duduk tidur lagu tak ubah kedudukan, habislah melecok apa semua. Ubah kedudukan posisi apa semua. 309 tahun jaga-jaga daripada tidur. Bila jaga, tanya kawan, kita tidur apa hari dah? Kawan dia kata, baru sekerat hari kot. Tanya seorang lagi, aku rasa dalam sehari 2 kita tidur, berasa lapang. Lapang. Kita tidur pukul 12 malam, makik pukul 7 pun tak sangka ada lapang. Tak ada sampai 4 kerja pergi singgah ke roti canai tu. Kena roti telur double pula tu. Padahal nak tidur malam ke 12, kena ada berani kambing apa semua. Jaga baru 4 jam tidur lapang. Dah ni 309 tahun. Jaga-jaga abang kat kawan dia berasa lapang. Ambil duit, ada sikit duit, pilah ke kedai, ke pekan cari makanan. Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Kita baca Quran dulu sampai tang wal yatalattaf ni tulis warna merah. Masa nak Quran dulu ada warna merah. Baca orang kata, setengah ulama kata wal yatalattaf ni kataan hak tengah-tengah sekali. Bila dikira kalimah Quran ni wal yatalattaf duk tengah-tengah, maka dibuat warna merah. Itu satu setengah pandangan kata. Setengah pandangan kata masa inilah Sayyidina Osman dibunuh. Ketika dia baca Quran, dia syahid, orang bunuh dia. Masa ni, ini macam-macam pandangan. Allahu a'lam mana betul. Tapi sahabat dia kata apa? Hampir cari makanan sat, jaga-jaga jangan sampai orang sedar. Kamu ni, kita keluar daripada gua, jangan sampai orang raja ni tahu bahawa kita ada orang ni. Daripada ingat raja tidur ni, pergi beli makanan mungkui apa semua, bayar duit, bayar duit, tokek duit tengok kedai, tokek kedai tengok duit, tengok duit, duit zaman tu nak dok bilang tak laku lah. Duit tu tak laku dah. Pasal apa? Raja tu dah mati apa semua dah. Naik raja hak adil dah. Raja hak zalim tu mati dah. Baru tahu cerita rupa-rupanya tidur dah 309 tahun. Jadi mudah-mudahan kita baca suratul Kahfi ni, bila mari fitnah Dajjal yang merosakkan iman manusia ini, mudah-mudahan kita ni Allah selamatkan iman kita macam mana Allah selamatkan iman Ashabul Kahfi tadi ni. Sebab tu jangan tinggal baca. Lebih-lebih lagi hari Jumaat Nabi sebut memang besar kelebihan dia bila kita baca suratul Kahfi. Kalau nak baca satu surah itu lagi baik. Kalau tak mampu, baca 10 hak awal, 10 hak akhir. Jadikan amalan. Boleh mengapai lagi bagus. Sambil duduk dalam kereta pun boleh baca, tak ada masalah. Kan banyak pun 10 ayat, 10 ayat. Bagi ada dalam diri kita ni Quran, tak kira siapa pun kita. Jangan tak ada langsung Quran. Bagi ada Quran. Boleh mengapai, tak ada masalah. Betul bacaan, mengapai, bagi ada. Semayang. Bila dah hafal dalam semayang, baca.
Bila kita baca dalam sembahyang, dia akan menguatkan ingatan kita tadi ni. Jadi kalau dia baca tu kerana mengharapkan balasan tertentu, contoh baca surah Waqiah pasal tak mau miskin, pasal dia kata selamat daripada fakir. Martabat ikhlas tu korang duduk di bawah sekali. Tapi ada ikhlas tak? Masih dalam kategori ikhlas. Cumanya nilai dia tak sama dengan hak mula-mula. Siapa baca kerana nak menjunjung perintah Allah, ni kalam Allah, Allah perintah suruh baca, aku baca. Allah nak bagi apa, Allah bagilah. Hak tu Allah janji dah. Baik. Tu dia. Kemudian kata dia, yang kedua, seperti mereka yang membaca Qul a'udzu birabbin nas. Supaya apa? Supaya dipelihara akan dia daripada was-was syaitan. Baca Quran. Qul a'udzu birabbin nas ni Quran ni ibadah. Tapi buat ibadah tu kenapa? Kerana mengharapkan agar Allah pelihara daripada was-was syaitan. Ada ikhlas tapi martabat dia rendah berbanding hak mula-mula sekali. Yang hak mula-mula sekali tu dia buat kerana Allah suruh. Tak peduli dah Allah nak bagi apa, tak bagi apa tu tak peduli dah. Bila buatnya, mesti ada balasan yang Allah bagi. Dan barang yang lain daripada 3 pangkat ini, maka tiada daya ikhlas. Bahkan adalah ia riak. Kalau hak luar daripada 3 ni, maknanya tak ikhlas dah. Kerana buat tu kerana apa? Kerana sesuatu yang lain. Maka pada ketika itu tak ada ikhlas. Bila tak ada ikhlas ni, dia membawa kepada riak. Riak ni buat amal kerana apa? Kerana sesuatu yang lain daripada Allah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW sebut kepada kita, orang yang riak dengan amalan dia. Sebab tu amalan kita lebih lagi amalan sunat ni, kalau boleh buat, jangan cerita ke orang. Tak usah cerita ke orang lah. Tak usah cerita ke orang. Ni bangkit bayang tengah malam pun nak tulis dalam Facebook. Baru selesai tahajud, baru semua cerita ke orang lah. Baru selesai baca Quran, baru semua. Tak usah cerita ke orang. Sebab amalan sunat dia boleh membawa kepada riak. Mula-mula kita betul itu tulis sajalah. Tapi sekali lagi bila ada orang puji apa semua, oh baguslah. Mudah-mudah lagi bangun tahajud tengah malam apa semua. Dia mula main kembang. Setan pun main cucuk kita. Tengok orang kata bagus apa semua. Lain-lain kali, hak mana bangun tengah malam tu saja ya, free tak ada apa. Bangkit letih ya. Bila riak ni Allah, Nabi SAW kata apa di akhirat Allah akan seru dia. Innal murai yunada yaumal qiyamati bi arba'ati asma'. Orang yang riak pada amalnya akan diseru pada hari kiamat nanti dengan 4 seruan nama. Allah akan panggil dia dengan 4 nama. Allah panggil apa? Ya kafir, wahai orang yang kafir. Ya fajir, wahai orang yang jahat. Ya ghadir, wahai pengkhianat. Ya khasir, wahai yang rugi, kata Allah. Siapa ni? Allah seru siapa? Orang yang riak amal dia. Dhalla sa'yuk. Allah kata amalan kamu atas dunia dulu sesat, tak betul. Wa batala ajruk, amalan kamu atas dunia tak ada nilai, tak ada pahala di sisi aku. Fala khalaqalakal yaum, hari ini jangan harap balasan, tak ada ganjaran untuk kamu, kata Allah. Iltamisil ajra mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi'. Hari ini kata Allah, aku tak bagi apa pun ganjaran balasan kepada kamu, tidak ada apa pun pahala untuk kamu. Iltamis al ajra. Lah ni kamu pergi minta pahala di siapa? Minta dengan orang yang kamu buat dulu kerana dia. Buat dulu kerana siapa? Kerana siapa? Kerana pak mentua. Pergi minta ke pak mentua kamu, supaya dia beri pahala kepada kamu. Pak mentua nak bagi apa? Pak mentua pun tak ada bagi apa. Takut nak bagi apa, aku pun tak ada apa. Maka pada ketika itu amal yang sia-sia. Sebab tu ilmu tasawuf ni penting. Pasal nak didik hati terbiak kita ni, pasal dia kena ada benda ni semua. Sebab tu di awal lagi dia kata apa? Tidak diterima amal itu melainkan amal yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Betul diri kita, niat kita apa semua. Kadang-kadang yang merosakkan kita tu adalah kawan-kawan kita, menyebabkan puji-pujian yang boleh merosakkan kita. Orang puji kita, kita ni ikhlas dah, tapi bila mai puji-puji ni jadi kau lain. Kena istighfar banyak-banyak. Sebab tu Nabi kata puji yang lebih ini membinasakan. Kalau orang duk puji lebih sangat, Nabi kata ambil tanah lempak atas muka dia. Pasal apa? Pasal dia telah menyembelih kita, merosakkan kita. Dengan sebab pujian tadi ni yang melampau-lampau, kita berasa gah. Bila kita berasa gah, pada ketika itu akan timbul ujub, riak dan sebagainya. Puji boleh tapi jangan melampau. Ni puji, terangkat, jek sampai tak sangka, sampai melambung kawan tu. Jangan merosakkan. Intaha kata dia. Dia kata apa? Baik, kemudian kata dia.
Dan berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in, ketahui olehmu bahwasanya bagi ikhlas itu hakikat dan asal dan kesempurnaan. Imam Ghazali kata ikhlas ni dia tiga unsur. Hakikat, kebenaran, asal, punca dia, dan juga kesempurnaan dia. Maka ini tiga rukun. Dan bermula asalnya apa dia? Niat. Artinya niat tu kenapa? Menghendaki akan wajah Allah. Wajah Allah ni makna bukan wajah muka, makna kata buat tu kenapa? Kerana Allah. Buat kenapa? Kerana Allah. Pasal Allah perintah buat baik. Niat kita. Buat aku ni, aku buat kenapa? Kerana Allah. Kerana padanya ikhlas. Dan bermula hakikatnya menafikan campuran daripada niat. Hakikat ikhlas ni apa dia? Jangan ada unsur-unsur lain yang bercampur dengan niat ikhlas kita tadi. Macam mana saya sebut tadi, bangun pada waktu malam tu bagus dah dengan niat tahajud. Niat kita nak bangun tahajud. Bukan niat bangun tu kerana nak jaga, bukan niat bangun tu kerana nak tengok bola sambil-sambil tu tahajud, jadi bercampur niat tadi. Biar niat kita hak mula-mula tadi ni bangun kerana nak tahajud. Tahajud, lepas tu dah hak tengok bola tu nombor 3 nombor 4 dah. Niat hak mula tu niat buat amal ibadat. Ataupun niat i'tikaf dalam masjid, bukan kerana i'tikaf tu bukan kerana tak larat dengan kerana anak isteri di rumah dan sebagainya. Kalau mari i'tikaf, mari cari tempat di masjid kerana tak larat dengan kerana anak isteri, sambil-sambil tu i'tikaf. Jadi hak ibadat tu sambil-sambil je. Tu yang kata percampuran niat tadi ni tidak betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bermula kesempurnaannya apa dia? Benar. Bila kita dah niat ikhlas apa semua, benar. Kita buat pun, buat dengan penuh keikhlasan. Intaha. Kata dia habis di situ. Dan bahawasanya benar itu baginya 6 pangkat. Benar itu pula ada pada 6 keadaan, 6 kedudukan. Benar pada apa? Barang siapa sampai ia pada sekaliannya akan pangkat sempurna, nescaya patut dinamakan akan dia dengan siddiq. Yakni orang yang banyak benar. Benar ni pun ada 6 ciri-ciri, 6 kategori, 6 pangkat, 6 kedudukan pula. Siapa yang dalam diri dia ada 6 ni, maka dia sampai kepada pangkat siddiq. Yakni orang yang benar-benar benar pada kehidupannya. Orang yang banyak benar. Pertamanya benar pada segala perkataan dan pada segala kelakuan. Tindakan kita betul, ucapan kita betul. Hak kita cakap, hak tu hak kita buat. Hak kita buat, hak tu kita cakap. Mana tak berlaku perbezaan. Benar pada kelakuan kita, tindakan, dan benar pada ucapan kita. Setengah orang kadang-kadang dia cakap betul tapi buat tak betul. Sebab tu Allah kata apa? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Adakah patut kamu suruh orang buat baik, tiba-tiba kamu tak buat baik? Suruh buat baik tu benar, perkataan yang elok, tapi hak suruh tu tak buat pun. Sedangkan kamu membaca Alkitab, yakni Quran. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Allah sebut dalam ayat yang lain, lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang beriman, pasal apa kamu duk cakap benda yang kamu sendiri tak buat? Makna apa yang dia buat bercanggah dengan apa yang dia bercakap. Tidak benar pada perbuatan dia, walaupun perkataan dia benar. Yang kedua, benar pada niatnya, hati kita. Letakkan niat yang benar, iaitu bersih padanya oleh yang menyeru kepada kebajikan. Artinya tiada bercampur dengan yang menyeru kepada kejahatan. Makna niat kita bersih lillahi ta'ala. Aku buat ni kerana Allah. Biarlah orang nak kata apa pun, itu dugaan daripada Allah. Tapi aku buat kerana Allah. Bukan kerana semata-mata yang lain. Bukan kerana semata-mata mengharapkan dunia. Bukan semata-mata kerana mengharapkan balasan dunia, pangkat, jawatan. Tak. Aku buat kerana Allah. Tapi bila kita ikhlas ni, pasti Allah bagi ganjaran. Pasti Allah bagi ganjaran. Jangan, makna benar pada niat ni, jangan ada unsur-unsur lain yang bercampur dengan niat kita. Buat ikhlas lillahi ta'ala, dalam masa yang sama mengharapkan dunia. Jadi campur benda tu. Maka jika ada padanya campuran, maka sesungguhnya telah leput oleh benar pada niat. Kalau bercampur niat di antara ikhlas dengan tak ikhlas tadi ni, makna hilanglah benar tadi. Dan yang kedua ini kembali kepada ikhlas. Yang ketiga benar pada cita-cita. Keazaman kita. Azam kita nak buat. Contoh kita niatku kalau dapat duit BRIM ni contohnya. Kalau dapat lah 600. Nak buat kenduri roh 200. Contoh. Oh niat tu kemas kan. Tak dapat lagi. Dapat 600.
Muasa tak ada nak buat lagi, nak 100, 200. Ya, tunggu beri tahun depan. Duit ni kau nak buat lain dulu. Niat tak betul, buat tak betul. Kadang niat tu betul lah. Tapi bila sampai masa nak buat, tak tunai sebagaimana yang kita janji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berjanji dengan Allah pun kadang-kadang manusia ni dia boleh kona lagi. Bila kita niat nak buat kebaikan, buat walaupun mari apa-apa halangan tu, supaya benar kita pada niat dan keazaman kita tadi ni. Seperti mencita-cita oleh seorang atas bersedekah jika ada baginya harta. Dia kata kalau aku dapat duit sekian-sekian, aku nak sedekah. Aku nak sedekah. Dan cita-citanya itu terkadang dhaif lagi taraddud. Cita-cita tu kadang-kadang cita-cita yang kuat, kadang-kadang dhaif, lemah. Tengoklah kalau ada tu aku bagilah. Lemah. Taraddud makna berbelah bagi. Berbelah bagi 50-50. Tengoklah kalau ada, kalau tak ada apa-apa tu. Jadi dia niat tu pun tak kemas dah daripada awal lagi. Tak betul dah niat tu. Tengoklah kalau tak ada apa. Tak ada apa. Orang minta. Tak apa, kita buat sedekah lah. Tapi kalau ada mari contohnya apa kan, kita tangguh dulu lah. Bukan tangguh hak urusan dia ni, tangguh hak sedekah. Dan terkadang putus lagi kuat. Ada sebilangan manusia bila dia niat nak buat sesuatu kebaikan, marilah apapun yang melintangi dia, dia tetap teruskan niat dia. Bila kita niat nak buat baik, sampai masa mesti ada benda yang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada benda. Allah nak tengok betul ke hang ni nak terus ke tidak niat baik ataupun hang nak kena pergi ke lain dulu. Nak dahulukan benda lain, urusan dunia dulu daripada niat baik yang telah kita buat tadi ni. Maka cita-cita yang kuat yang putus itu dinamakan akan dia yang benar yang kuat. Siapa yang kuat keazaman dia? Dia kata aku dapat, aku nak buat sedekah. Kuat. Kok mana-mana pun aku nak buat sedekah. Maka inilah benar pada niat dia. Niat dia. Itu benar pada niat. Yang keempatnya benar pada menyempurnakan cita-cita itu. Dia kata aku kok mana-mana pun bila dapat aku nak sedekah duit ni. Itu benar pada niat. Mana niat dia itu secara kuat, kukuh, teguh, konkret. Kemudian sampai masa untuk dia melaksanakan niat tadi ni, dia menyempurnakan cita-cita tersebut dengan bahawa tiada menyalahi ia akan cita-cita yang benar lagi kuat itu. Bila sampai dapat dia sedekah sungguh. Ini yang susah ni. Ini yang susah ni. Bila dapat, kemudian sampai masa dia, macam mana dia janji kepada Allah, dia buat sungguh. Seperti firman Allah Ta'ala ni, Allah puji. Rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Allah puji ada segolongan manusia ni bila dia berjanji dengan Allah, dia buat sungguh apa yang dia janji. Cerita ni berlaku kepada sahabat Nabi, nama dia Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ni dalam peperangan Badar, dia terlepas. Dia tak dapat menyertai peperangan Badar. Pasal kita tahu peperangan Badar ni pada asalnya Nabi pergi perang, bukan tujuan untuk perang. Asalnya keluar 313 orang ni dengan tujuan untuk menghalang rombongan dagangan Abu Sufyan. Kerana nak rampas, nak ambil balik hak milik orang Islam yang dirampas oleh musyrikin Mekah setelah orang Islam berhijrah ke Mekah. Di Mekah sebelum hijrah, bila orang Islam hijrah, tinggal rumah tangga, puak-puak musyrikin Mekah rampas rumah orang Islam. Ada yang mereka ambil, ada yang mereka jual, duit mereka ambil kat mereka. Jadi dalam peperangan Badar, Nabi keluar dalam tujuan untuk menghalang rombongan dagangan Abu Sufyan daripada Syam ke Mekah. Bukan tujuan untuk perang. Sebab tu tak ramai sahabat pergi, 313 ya. Yang akhirnya berlakunya peperangan. Abu Sufyan selamat, mari Abu Jahal bertemu dengan pasukan Abu Jahal. Sehingga Abu Jahal terbunuh dalam peperangan Badar. Jadi peperangan Badar ni keistimewaan dia, Allah janji apa? Allah janji siapa yang jadi ahli Badar ni syurga terang-terang. Syurga terang-terang, dosa dia Allah ampun. Kok mana-mana pun. Anas bin Nadhr, dia tak berkesempatan menyertai peperangan Badar dan dia berasa rugi sangat-sangat. Bila balik daripada peperangan Badar, sahabat tentera balik apa semua. Dia berasa rugi, dia kata kepada Allah, ya Allah, seandainya aku ditakdirkan dapat menyertai peperangan selepas daripada ini, aku akan tunjukkan kepada kamu macam mana sanggupnya aku berkorban untuk mempertahankan agama. Anak. Dan dia niat janji tu, niat dia putus. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala bila mari peperangan Uhud, Anas bin Nadhr turut sama berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berperang, akhirnya Anas bin Nadhr syahid dalam peperangan. Bila dikumpul mayat para sahabat, diriwayatkan bahawa tidak kurang daripada 80 kesan tikaman, tombak, pedang, anak panah yang terdapat pada batang tubuh Anas bin Nadhr. 80 kesan tikaman. Kita boleh nampak bagaimana Anas bin Nadhr
ke depan dalam peperangan Uhud, kerana nak menunjuk kepada Allah, ni dia janji aku kepadamu ya Allah. Subhanallah, dia tak patah balik dah. Nak benar pada janji kita. Makna bila kita janji nak buat baik, contoh kita ada tanah ni aku nak wakaf pada Allah. Aku nak buat wakaf, biar orang nak buat kebajikan. Tiba-tiba ada orang main tawar kita jual kat kita lah. Apa kita bayar sekaki RM30. Allah dengar-dengar sekaki RM30. Darat dengan 3 relung, 4 relung, dia kata, oi, RM1,000 punya harga. Wakaf kita cari hak lain lah. Ni kita bagi jual dulu. Dan dia kena dulu. Pasal apa? Pasal nampak dunia tu lebih. Tapi kalau orang hak betul-betul, marilah tawar RM50 sekaki pun, aku niat nak wakaf dah. Buat mana-mana pun aku wakaf juga untuk kebajikan pada jalan Allah. Ni yang payah ni. Ni yang payah ni. Tu yang dia kata benar tu benar pada niat dan benar pada tindakan kita. Biar kita bila kita niat nak buat satu kebajikan, jangan duk patah balik lah. Jangan duk patah balik. Kadang-kadang dia marilah unsur dunia tu duk ambil kita. Jangan. Teruskan. Allah akan ganti yang lebih baik daripada tu. Baik. Artinya beberapa laki-laki yang benar oleh mereka itu akan barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah Ta'ala atasnya. Bila dia janji dengan Allah, dia nak buat kebajikan, marilah apapun, dia tetap buat sebagaimana yang dia janji kepada Allah. Ni Allah puji dalam Quran. Boleh tengok dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Kemudian yang kelimanya benar pada segala pekerjaannya, yakni benar dalam segala urusan kehidupannya. Apa dia? Dengan bahawa adalah ia dengan kelakuan yang tiada menunjuk ia atas sesuatu daripada yang di dalam hati, melainkan hatinya bersifat dengan dia. Makna benar. Apa yang ada dalam hati kita, itulah kita di luar. Makna apa yang ada pada batin kita, itulah zahir kita. Bukan kita menunjuk-nunjuk, bukan kita nak zahirkan kebaikan, tapi dalam hati kita ada sifat buruk kita. Kalau betul kita sayang kat kawan tu, kita sayang sungguh. Kita hormat kat dia, kita hormat sungguh. Bukan kita berpura-pura dan sebagainya. Makna benar pada kelakuan ni, mana yang dalam hati kita, itulah yang kita zahirkan. Kalau bercanggah dengan hati kita, kita buat lagu lain, hati lagu lain, itu di antara sifat-sifat orang-orang munafikin. Bukan orang-orang yang benar. Bermula maknanya, bersamaan di dalam dan di luar. Apa yang ada dalam hati kita, itulah yang berlaku pada zahir kita. Maka jika tiada bersamaan, nescaya tiada benar. Bahkan terkadang adalah ia riak, seperti menzahirkan ia akan khusyuk anggotanya dan di dalam hatinya supaya dipuji akan dia. Nampak macam khusyuk, semayang gerak cantik apa semua, tapi dalam hati ni orang nak tengok aku, kena buat cara elok. Jadi mari benda-benda ni semua kita nak kena tepis. Bila kita mengaji ni kita tahu benda-benda yang boleh merosakkan amal kita. Kalau tak mengaji pakai tak tahu langsung, ketika tu kita nak berusaha buat amal tu sah, cukup, rukun apa semua, dah selesai dah. Belum lagi. Hati kita tu penting. Hati kita tu penting yang menjadi tempat nilaian Allah. Yang keenamnya benar pada segala amal yang batin. Seperti khauf dan sabar dan tawakal. Iaitu bahawa mengetahui ia akan makna khauf dan rajak dan sabar dan syukur dan tawakal dan lainnya. Serta merasai ia akan segaliannya di dalam hatinya. Dalam hati kita biar ada segala sifat ni. Khauf, apa dia takut kepada Allah. Raja, apa dia mengharap rahmat daripada Allah. Sabar, apa dia tahan diri kita daripada melakukan derhaka pada Allah. Syukur, apa dia guna nikmat Allah kepada jalan yang benar. Tawakal, apa dia serah gantung kehidupan kita dengan Allah. Makna kita tahu segala sifat-sifat ni. Nak tahu ke lagu mana? Dengan kita mengaji ilmu apa? Ilmu tasawuf. Sebagaimana yang kita mengaji pada hari ini. Maka bila cukup 6 ni, maka tergolonglah manusia itu dalam kalangan orang-orang yang banyak benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya telah jadi segala kelakuan itu tabiat dia. Bukan takat kita faham khauf tu apa, takut pada Allah, tapi kita menjadi orang yang takut pada Allah. Raja, kita tahu makna dia mengharapkan rahmat Allah. Bahkan kita ni termasuk dalam orang yang benar-benar mengharap rahmat daripada Allah. Kita tahu mengaji, faham makna sabar tu apa dia? Al-habsu, tahan nafsu, tahan diri daripada melakukan benda-benda yang salah. Maka kita pun melakukan demikian. Tahan diri kita daripada melakukan benda yang salah, benda yang Allah tak bagi. Maka pada ketika itu, benar kita pada segala amal yang batin dalam hati kita. Wallahu a'lam, kata dia. Itu tajuk yang kita baca pada hari ini. Keikhlasan, satu benda yang cukup penting dalam amal ibadah yang kita buat. Kerana itulah menjadi titik tolak sama ada amal itu diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita baca nanti dalam bab yang ketujuh pertemuan yang akan datang. Yang ini bab pada menyatakan tawakal. Tawakaf lam
ta waw kaf lam. Kalau hak Jawi tu dia buh siap-siap, kaf tu syaddah di atas tu. Dia buh, takut tak bubuh syaddah atas tu tuan-tuan macam tukul ke apa ke. Bak tukul, bukan kita nak buat rumah ni, kita ni bukan ajak tukang apa semua. Dia ajak pasal tasawuf. Sebab dia buh syaddah ajak baca tawakal. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Tak tahulah bulan 6, kalau ikut minggu ketiga tu kita tak puasa lagi lah. Sempat lagi sekali insyaAllah. Kalau ikut tuan 17 hari bulan Jun. InsyaAllah 17 hari bulan Jun. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. Ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.